Okey, jadi kita nak start kita punya kelas kita malam ni. Siapa yang masuk lambat tadi kita dah buat taklimat ringkas untuk program checkpoint. Nanti boleh tanya kawan-kawan lah apa dia program checkpoint tu. Okey, kita akan masuk bab 7 tenaga dan kuasa. Tak masuk lagi kan? Tak? Belum. Okey, belum cantik. Kalau belum cantik takut je kita silap lagi masuk 2 kali je noh. Okey, okey, apa yang kita nak tengok kan? Belakang tu gambar apa tu? Gambar apa kat belakang tu? Kereta api. Roller coaster. Okey, siapa biasa naik roller coaster? Boleh respon? Biasa naik? Siapa biasa naik? Tak ada je. Tak biasa? Orang lain? Tak ada. Tak ada yang biasa? Aduh. Nak suruh hampa pergi naik pun tak ada dah. Tidak dekat Ipoh tu ada. Dekat Ipoh, dekat apa Maps kan. Dekat Maps tu ada roller coaster ni. Tapi dah bankrupt lah Maps pun kan. Dengan PKP lah ni semua Taman Timur pun ditutup. Jadi tak ada lah. Okey. Jadi roller coaster ni siapa yang tak biasa naik, nanti cubalah naik sekali semua hidup kan. Cubalah naik. Naik kalau nak syok lagi duduk depan sekali. Duduk depan sekali tu. Okey, tak apa, bukan kita itu yang kita nak tengok. Kita nak tengok ialah 3 benda iaitu berkaitan dengan kerja, tenaga dan kuasa. Okey, kamu jangan keliru. Yang pertama kerja selalu keliru dengan apa? Dengan mak pak kamu pergi kerja, kamu pergi jaga kedai makan, kerja. Betul lah tu, kerja lah tu. Tapi kerja yang kita nak tengok ni bukan yang tu dah. Macam kata cikgu pergi sekolah bekerja kan. Mak pak kamu pergi apa? Pergi kait sawit kan. Kerja lah tu. Jadi bukan yang tu. Okey, kemudian tenaga dan kuasa. Kuasa ni kalau kita tengok, kalau manusia yang ada kuasa ni apa dia? Superman kan. Lagi apa lagi? Ant-Man kan ada kuasa. Dan bukan yang tu juga kita nak tengok benda lain. Okey. Kita nak tengok dulu kerja. Kita nak tengok dulu kerja. Kerja sebenarnya kita kenali dia sebagai W. Contoh W ni simbol bagi kerja lah. Okey, didefinisikan sebagai hasil darab daya iaitu F dan sesaran iaitu S. Siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks, tak ada masalah. Sama aja, kita flow dia sama aja. Cuma yang cikgu ringkaskan lagi supaya mudah difahami lah. Kalau kamu tengok buku teks pun lagi detail, lagi bagus lah. Okey. W bersamaan dengan hasil darab daya F dan sesaran iaitu S dalam arah daya tersebut. S ni ialah dalam arah daya, iaitu paling mudah nak ingat dia, formula dia W sama dengan Fs. Kerja sama dengan F darab S lah. Okey. Sesaran pula ialah jarak yang dilalui mengikut arah tertentu. Kalau kamu tengok dalam buku teks tu ada yang orang tolak troli, monyet panjat pokok kan. Lepas tu ada gambar orang tarik benda melalui tu. Benda tu lah kita nak tengok. Okey. Jadi 1 joule kerja yang dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya. Tahu dah, pening lah. Pening tak? Okey, kalau pening tengok hak kecil tu, mudah. 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Itulah. Nak mudah kamu tengok yang belakang tu W sama dengan Fs.
1J sama dengan 1 nm. Itu mudah. Penerangan tu kalau kamu baca pening lah lagi. Cuma sekadar untuk kamu tahu sahaja. Okey. Okey, kerja. Tengok apa tak menang tangan kamu untuk kerja. Okey. Momen daya dan tenaga merupakan dua kuantiti fizik. Ada dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter. Momen daya dan tenaga merupakan dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter. Okey nah. Unit yang lebih besar seperti kilojoule dan megajoule juga digunakan dalam pengukuran kerja. KJ dengan MJ. Bukannya Kerry Jamaluddin dengan Mary Jane. Dia ialah kilojoule dan juga megajoule. Kenal tak Kerry Jamaluddin dengan Mary Jane? Siapa kenal? Dah pun tak tahu siapa. Kenal. Kerry Jamaluddin menteri kita lah ni lah kan. Dulu menteri apa? Menteri sukan kan. Sekarang menteri yang menguruskan vaksin ni lah. Mary Jane tu awet kepada apa dia? Spiderman. Okey. Jadi kita tengok ini boleh rujuk buku teks. Okey, iaitu seorang makcik ni, makcik ke kakak ni. Okey, makcik ni nak angkat barang. Kan? Nak angkat barang. Okey. Sebenarnya selalu hangpa angkat barang macam mana? Tunduk ya kan? Tunduk macam nak rokok semayang tu, angkat barang. Macam tu lah kan? Betul tak? Salah. Salah. Tolong jangan buat macam tu, bahaya. Boleh terkena slip disc. Slip disc ni tulang belakang kamu boleh lari. Sebab apa? Bila kita angkat barang, kalau kita rokok tu kita angkat barang, boleh apa? Maksudnya kita gunakan otot pinggang, bukan otot kaki. Jadi kaedah angkat barang yang betul yang macam dalam gambar ni. Tolong angkat barang macam tu. Memanglah tak selesa. Cikgu berkurang selesa angkat barang macam ni, tapi itulah kaedah yang betul untuk jaga belakang kita. Okey. Bukan itu yang kita nak tengok. Kita nak tengok ialah aktiviti A ni, iaitu mengangkat objek setinggi 1 meter. Raga tu dia nak angkat 1 meter dengan daya 20 Newton secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti. Maksudnya dia nak angkat objek tu 1 meter dengan 20 Newton menegak melawan tarikan graviti. Okey. Jadi kalau kita tengok di situ, daya melawan daya tarikan graviti ialah 20 Newton. Berat beban, jadi maksudnya berat beban ialah 20 Newton lah. Sebab apa? Daya untuk kita nak lawan daya tarikan graviti tadi 20 Newton, bermaksud berat beban tu ialah 20 Newton. Okey. Jadi aktiviti A ni, daya dia 20 Newton. Arah daya ialah menegak. Sesaran dalam arah daya ialah 1 meter. Jadi kerja dia berapa? Macam mana nak tahu kerja dia? Siapa boleh respon? Nak dapatkan kerja macam mana? Boleh type ataupun boleh on mic, tak ada masalah. Oi, tidak boleh apa? Siapa boleh respon? Berapa kerja yang dia buat? Oi, senyap semua ni. Tak tahu. Yang tahu siapa? Cubalah. Salah tak apa. Bukan nak marah pun. Dalam proses belajar salah tak apa, cuba je jawab. Macam mana agak-agak kamu apa benda ni? Macam mana nak kira dia punya kerja yang awet ni angkat ni? Awet kan makcik dah lah. Tak berapa faham lagi? Okey.
Okey dah. Cikgu ulang balik. Cikgu ulang balik. Okey, perempuan ni dia nak angkat satu objek. Raga tu lah. Dia nak angkat satu objek setinggi 1 meter. Jadi 1 meter ni ialah arah daya dia lah. Jarak sesaran. Sesaran ni ialah jarak daya tersebut. Okey dah. Sesaran dalam arah daya maksudnya jarak dia ialah 1 meter. Dengan daya 20 Newton. Kenapa 20 Newton? Sebab berat beban tersebut ialah 20 Newton. Jadi kita nak lawan tarikan graviti, jadi kita perlu gunakan 20 Newton jugalah. Daya melawan daya tarikan graviti. Jadi berapa kerja yang dilakukan oleh perempuan ni tadi? Gunalah formula hak awal tadi ni. Berapa? 20J. 20J. Kan? Gunalah yang ni. Kan yang kita tengok tadi ni. W sama dengan, mana dah hilang dah. W sama dengan Fs. Jadi 20 Newton daya tadi, kerja dia W, F dia ialah 20 Newton dan S dia, sesaran dia ialah 1 meter. Jadi bermaksud, macam mana boleh jadi 20J terus tu? Nampak? Yang bawah sekali tu. Nampak tak? 1 Joule bersamaan dengan 1 Newton meter. Tadi kita dapat berapa Newton meter? Kita dapat 20 darab dengan 1 kan? 20 Newton darab dengan 1 meter, kita dapat 20 Newton meter. Jadi 1 Newton meter bersamaan dengan 1 Joule. Jadi di sini kita dapat 20 Newton meter bersamaan kita dapat dengan 20 Joule lah. Okey, boleh faham? Kan ada yang tak faham lagi? Macam mana boleh dapat? Boleh. Boleh faham kalau ada yang tak faham, bagi tahu. Okey. Kalau ni kita pergi ke seterusnya. Kita tak ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau tak ada kita pergi. Tak ada you. Tak ada. Okey. Okey, kita tengok aktiviti B pula. Ni apa budak ni? Dia buat apa? Dia menolak troli sejauh 5 meter. Kalau tadi dia angkat sejauh 1 meter dengan daya 20 Newton tadi kan. Yang ni dia tolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Jadi kan, W sama dengan Fs dia. F dia berapa? F dia berapa? 10. 10 kan. F dia 10 dan S dia, sesaran dia ialah 5 meter. Jadi kita darab 10 Newton dengan 5 meter, kita akan dapat 10 Newton meter kan. 10 Newton meter. Jadi kita tahu tadi, kita dah belajar dah tadi, 1 Newton meter samaan dengan 1 Joule. Jadi 10 darab 5, kita akan dapat 50 Newton meter. Jadi 50 Newton meter bersamaan dengan 50 Joule. Tenaga yang digunakan, kerja yang dilakukan oleh budak ni untuk menolak troli tersebut. 50 Joule tenaga yang dia gunakan lah. Okey. Okey, aktiviti 3. Aktiviti C iaitu menarik laci. Tu cikgu kata tu. Sebenarnya kan, masa tingkatan 2 kamu dah belajar. Masa tingkatan 2
di mana kan sambil tidur pun kita gunakan tenaga kan. Okey. Jadi aktiviti C ni menarik laci sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. Okey, cikgu tak mahu tunjuk jawapan lagi. Okey. Jadi macam mana nak tulis yang ni? Siapa boleh? Taib pun tak apa. Ataupun on mic boleh bagi tahu. Macam mana nak kira ni? Dia macam tadi juga cikgu. Formula tadi lah. Formula yang sama. W sama dengan Fs. 2N darab dengan 0.3M. Okey. Lagi ada jawapan lagi? Siapa darab dengan 0.3? Betul ke jawapan kawan kamu tu? Kenapa tak buat 30 darab 2 terus ya? Meter tukar ke cm kan? Jadi ini soalan trik lah kan? Bahaya ni. Sebab apa? Kalau kamu tengok yang tadi semua dia bagi dalam meter kan? Dalam meter. Kadang dia trik kamu soalan simple je kan? Dia kata 30 cm darab dengan 2 Newton lah kan? Jadi siapa yang tak perasan soalan ni, dia akan jawab 30 darab 2. Jadi salah lah kan? Jadi macam kawan kamu kata tadi 0.3 meter darab dengan 2 N. Sebab apa? Kita nak Newton meter tadi. W sama dengan Fs tadi. F dia ialah 2 Newton kan? S dia ialah 0.3 meter. Baguslah tu yang faham tadi ni. Okey. Jadi kamu akan dapat 0.6 Newton meter bersamaan dengan 0.6 Joule lah. Okey. Ini mendatar kan? Tadi menegak. Okey, sekejap lagi kita tengok pula. Okey. Contoh satu. Macam mana kita nak cuba jawab? Okey. Cuba yang ni. Rajah 7.2 menunjukkan seorang murid mempunyai berat badan 400 Newton. Berat badan dia 400 Newton dengan beban di tangannya ada pula 100 Newton lagi. Dia naik tangga 3 meter. Berapa kerja yang dia buat? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh type dekat jawapan ataupun boleh on mic, tak ada masalah. Mana-mana aja. Apa kena biasakan dirilah, biasakan diri untuk orang kata apa? Respon lah. Sebab apa? Kita dah tak macam dalam kelas dah. 1500 Joule. Okey. Iqbal Hakim kata 1500 Joule. Okey, yang lain? Macam mana dapat 1500 tu? Siapa boleh beritahu? Okey. Berat badan dia 400 Newton tu. Okey. Campur dengan 100 Newton. Jadi 500 darab dengan 3 meter tu. Kan. Jadi kamu kena tengok. Okey, bagus ya. Okey, bagus. Betul jawapan tu di mana berat badan dia kena ambil kira lah kan. Sebab apa? Jangan kamu tengok beban di tangan dia sahaja. Sebab apa? Sebab dia nak naik tangga. Macam tadi yang makcik tu angkat bakul tadi. Sebab makcik tu tak bergerak. Makcik tu hanyalah mengangkat bakul sahaja setinggi 1 meter. Yang ni sekali-kali dengan badan dia naik setinggi 3 meter secara menegak tu kan. Jadi sebab itulah kalau kamu perasan kan, kalau kamu naik tangga yang curam, kita akan cepat penat. Betul tak? Tangga curam kita akan cepat penat. Kalau tangga tu tinggi yang sama tapi
Tangga tu dia macam mendatar sikit kan. Padahal tinggi dia sama. Kita kurang penat sikit. Tu nanti kita tengok kenapa. Okey dah. Okey. Jadi tahniah yang jawab tadi. Okey. Okey, jadi inilah penyelesaian dia. W sama dengan Fs, iaitu 400 Newton badan dia campur dengan 100 Newton beban di tangan dia. Dan tinggi tegak dia ialah 3 meter. Jadi W sama dengan Fs, kamu akan dapat 1500 Newton meter. Jadi kita tukar kepada joule, kepada tenaga, kamu akan dapat 1500 joule. Okey. Okey, contoh yang kedua. Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kilo dari lantai ke atas almari. Okey. Sudah. Tadi dia kata Newton. Ni dia buh kilo pula. Okey. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? Tapi dia bagi dah tips di bawah tu kan. Anggapan daya graviti yang bertindak ke atas objek berjisim 1 kilo ialah 10 Newton kan. 1 kilo bersamaan dengan 10 Newton. Kena ingat ni. Formula ni kena ingat sebab apa? Ini kalau kamu tak ingat yang ni, soalan dia suka trik. Kadang dia bagi dalam Newton, kadang dia bagi dalam kilo kan. Okey. Darjah 7.3 ni macam mana nak jawab? 100 Newton darab dengan 2 meter. 100 Newton darab dengan 2 meter. Sebab apa? Sebab ketinggian dia daripada lantai ialah 2 meter kan. Betul lah tu. Betul. Okey. Jadi berat kotak tu ialah 10 darab dengan 10 Newton bersamaan dengan 100 Newton lah. Sebab apa? 10 kg. Okey. W sama dengan Fs, 100 Newton darab dengan 2 meter dapat 200 joule. Okey. Soalan cikgu nak tanya. Berapa berat orang yang naik tangga tadi? Berat dia berapa kilo? Siapa boleh jawab? 40. 40 kilo. Okey, tahniah, betul lah tu. 40 kilo. Jadi sebab apa? Sebab berat badan dia kata 400 Newton tadi kan. Okey. Seterusnya kita nak tengok contoh 3. Seorang buruh menarik sebuah baldi berisi semen seberat 300 Newton. Musim-musim PKP ni ramai yang renovate rumah sendiri kan. Ada je projek kat rumah dah tak boleh nak keluar pergi mana. Nak pergi sekolah tak boleh. Cikgu nak pergi kerja pun tak boleh. Jadi duduk di rumah buat baldi semen. Okey, jadi kita tengok seorang buruh menarik sebuah baldi berisi semen seberat 300 Newton. Jadi berat dia tadi ialah 30 kilo lah kan. 300 Newton dari atas tanah ke tingkat satu sebuah bangunan dengan menggunakan sistem takal. Sudah. Dia kata sistem takal lah pula. Jadi tingkat 1 tu ialah 10 meter. Jadi berapa kerja yang dilakukan oleh buruh itu? Dia kata guna sistem takal. Macam mana nak jawab? Ada perbezaan ke guna sistem takal dengan tak guna sistem takal? Siapa boleh jawab? Tak ada perbezaan. Tu kenapa dia tulis sistem takal? Takkan saja-saja. Kan. Dia nak bagi keliru kan. Nak bagi kamu keliru sebenarnya. Jadi tak ada fungsi apa pun dia tulis di situ. Tak ada membantu pun dalam jawapan. Cuma boleh mengelirukan kamu sahaja. Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah macam biasalah. Jangan keliru dengan soalan yang ditambah ayat pelik-pelik. Kan? Kamu hanya perlu, kalau dia kata kerja, ikut je formula tu. Iaitu
formula dia ialah W sama dengan Fs. Tak kira lah dia kata angkat guna kaki ke, kan? Angkat guna telinga ke, kan? Angkat guna sistem takal ke, sistem apa ke. Kalau disebut sahaja kerja, formula dia ialah W sama dengan Fs, iaitu berat dia, darat dengan saran dia, 300 Newton darat dengan 10 meter berseberangan dengan 3000 Newton meter. Jadi tukarkan dalam joule dapat 3000 joule. Okey. Tenaga dan kuasa. Okey. Tadi ada soalan berkaitan dengan kerja tadi. Sebelum kita masuk tenaga dan kuasa. Tak ada? Boleh faham tadi macam mana nak dapat? Hafal je WFS tu. Kemudian ingat balik 1 Newton bersama Newton meter bersamaan dengan 1 joule, kan? 10 kilo bersamaan dengan 100 Newton. Tukar-tukar macam tu je. Itu je soalan yang dia selalu trik pun. Okey. Sekarang kita nak masuk tenaga dan kuasa. Okey, tenaga didefinisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Tenaga ni kita definisikan dia sebagai keupayaan, kemampuan kita untuk nak lakukan kerja lah. Okey ya. Okey, unit SI bagi tenaga ialah joule lah. Tadi kita dah dengar dah banyak tadi perkataan joule ni. Okey. Apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, bermaksud kita telah menggunakan tenaga sebanyak 1 joule. Kita dah menggunakan tenaga sebanyak 1 joule. Kalau kita tarik, kita menggerakkan daya 1 Newton sejauh 1 meter dalam arah daya tersebut, jadi bermaksud kita telah gunakan 1 joule. Kena ingat tu. Okey. Kuasa. Sama juga macam tadi. W sama dengan Fs, yang ni P. Kuasa. Kuasa ni kita simbol dia ialah P. Macam mana nak kira dia? Mudah je. Tengok je formula ni, iaitu kerja yang dilakukan, W sama dengan Fs tadi, kan? Okey. Bahagi dengan masa yang diambil. Bagi dengan masa je. Okey. Contoh dia. Okey, kita tengok satu-satu. Okay, kuasa iaitu P didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Unit SI bagi kuasa ialah watt. Okey, unit SI bagi kuasa ialah watt. Apabila kita tengok yang ni penting ni. Apabila 1 joule kerja, 1 joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat. Dia kira dalam saat. Okey. Dilakukan dalam 1 saat, bermaksud kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan. Okey dah? Boleh faham tak? Apabila 1 joule kerja, kita buat kerja 1 joule dalam masa 1 saat, bermaksud kuasa yang kita telah gunakan adalah sebanyak 1 watt. Iaitu 1 watt sama dengan 1 joule per second lah. 1 joule per second. Okey, boleh faham tak? Jelas tak di sini? Kan ada yang blur lagi. Sebab kalau kamu blur lagi di sini, kita tak boleh nak teruskan ni. Boleh respon sikit? Jelas ke? Watt tu kurang jelas je. Watt tu kurang jelas? Okey. Okey ya. Okey. Kita tengok satu persatu. Okey, unit SI. Unit SI ni bagi kuasa ialah watt. Kuasa ialah P. Okey ya. Okey, cikgu ulang balik. Kuasa ni kita kenali dia, simbol dia ialah
P. Unit SI dia ialah watt. Contohnya macam kata unit SI, meter kan, kilogram, macam tu lah kan, Kelvin kan, untuk suhu apa semua tu. Jadi untuk kuasa ni, kuasa tu simbol dia ialah P, tapi unit SI dia ialah watt. Okey, boleh faham tak? Maksudnya P tu macam gantikan nombor tu. Okey, P tu macam tadi. Okey, Sat, cikgu patah balik . Okey. Macam tadi, kerja, bila perkataan kerja, kita gunakan W. Betul tak? Kita gunakan W. Okey. Jadi yang ni pun sama juga. Kuasa kita gunakan P. Bila sebut kuasa, kita gunakan simbol dia ialah P. Okey. Jadi P ni tadi bukan kita tak tukar dia. Cuma unit SI dia. Unit SI dia ialah watt. Bermaksud 1 joule kerja yang kita buat dalam masa 1 saat bersamaan dengan 1 watt. Boleh faham tak? Kan pening je. Boleh faham? Faham ? Okey, kalau faham okeylah, kalau tak faham apa? Tak faham apa? Kita boleh cuba cari kaedah lain untuk nak bagi faham. Okey. Okey, kerja yang dilakukan dalam 1 saat, 1 joule kerja dilakukan dalam 1 saat, kita kenali dia sebagai 1 watt lah. Maksudnya kamu dah gunakan kuasa sebanyak 1 watt. Okey. Okey, kita tengok aktiviti D. Aktiviti D. Ada beruk kan monyet tu. Kan? Okey, seekor monyet mempunyai berat 5 Newton. Bermaksud 5 kilo lah berat dia kan. Berat badan dia ialah 5 Newton. Dia memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Jadi, macam mana nak kira kuasa dia, P dia? Macam mana nak kira? Kena cari kerja dulu. Okey, tahniah. Kena cari kerja dahulu kan. Kita kena cari kerja dulu. W sama dengan Fs tadi. Kemudian barulah kita boleh gantikan formula. Apa dia? P sama dengan W per T tadi. Okey. Jadi daya dia ialah 50 Newton, sesaran dalam arah daya 3 meter. Jadi kita cari kerja dulu. Cari kerja dulu. Itu W sama dengan Fs. Barulah kita boleh cari P dia, iaitu kuasa dia. Okey. Jadi P sama dengan W. Tadi kita dah dapat 150 joule. Bahagi dengan masa telah diberi, iaitu 20 saat. Jadi 150 joule bahagi 20 saat bersamaan dengan 7.5 watt. Okey, sebelum kita tukar ke watt tadi, tengok balik yang formula tadi kan. Iaitu tak keluar air. Iaitu 1 joule per second bersamaan dengan 1 watt kan. Jadi monyet ni bermaksud 7.5 joule per second kan. Okey. Sebab 20 saat tu. Yang ni kamu kena tengok dia di unit dia adalah dalam saat. Jadi kamu kena hati-hati dalam soalan, kadang dia bagi jam, kadang dia bagi minit kan.
Dia bagi minit, dia bagi jam, kamu perlu tukarkan kepada saat. Sekejap ada contoh. Okey. Alamak, tak keluar air. Okey. Aktiviti E. Azizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B dengan daya 30 Newton sejauh 2 meter dalam arah daya dalam masa 5 saat. Okey dah? Okey. Jadi yang pertama macam biasa, W sama dengan Fs. Okey dah? W sama dengan Fs iaitu 30 Newton darab 2 meter dapat 60 Joule dalam masa 5 saat. Jadi apa yang kamu dapat, kuasa dia ialah 12 watt. 12 watt. Sekejap kita tengok perbandingan dia. Okey, tak apa. Yang ni kita tengok dulu macam mana nak kira dia. Jadi kita tengok perbandingan dia bagi kamu jelas. Okey. Ni alah tak keluar. Ni brother ni. Cuti-cuti PKP dia tak tahu nak buat apa, dia duduk main gym kan. Okey. Jadi brother ni duduk main gym, dia melakukan aktiviti F iaitu pemberat 150 Newton. Alah 15 kilo yang angkat. Kan? Angkatlah berat sikit tak? 50 kilo ke. Okey. 150 Newton diangkat setinggi 1 meter dalam masa tak sampai 1 saat. Itu setengah saat saja. Itu 0.5 saat. Jadi apa yang kamu dapat di sini iaitu 300 watt. 150 bagi 0.5 300 watt. Okey. Jadi cikgu nak tanya di sini antara beruk kan, beruk Azizul dengan brother ni, hak mana paling kuat? Siapa boleh jawab? Siapa paling kuat? Beruk. Beruk paling kuat. Okey, lagi ada jawapan lain? Ada jawapan lain lagi? Kalau agak malu nak cakap boleh taip, tak ada masalah. Kan ada yang tak tahu function nak taip macam mana. Brother tu cikgu, brother tu tak. Brother ni pula. Okey. Okey, siapa yang kata beruk? Boleh raise hand, boleh angkat tangan. Sebenarnya apa boleh buat macam-macam tau. Ada button angkat tangan di sini. Ada ke button? Kan Zoom. Kalau Zoom dia ada. Okey. Ada pun angkat tangan. Okey. Okey. Okey, yang jawab bro. Okey. Azizul. Tak ada Azizul. Tak ada yang undi Azizul. Okey, kalau brother tu tadi. Ramai sokong brother ni kan. Okey. Agak-agak yang mana betul? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, beruk ni okey. Kita dapat dia 7.5 watt. 7.5 watt. Okey. Azizul 12 watt dan brother ni 300 watt. Okey. Pernah tak hampa beli power bank? Kan? Beli power bank, orang tu kata, "Oh, ni 3000 punya ni." 3000 punya dia boleh cas power sikit. Kan? Ini 1000 punya cas tak power, kan? Ini 30,000 punya boleh cas power lagi. Agak-agak apa benda yang dekat power bank apa tulis 1000, 30,000, 3000 tu. Siapa boleh beritahu apa benda tu sebenarnya? Kapasiti dia cikgu. Okey, kapasiti dia. Okey, lagi?
MAH. Okey. MAH tak apa, jangan MAH 370 tu dah. Okey. Okey, masa pun tak banyak dah. Okey, tak apa cikgu ni je. Okey, kalau kita tengok yang dekat power bank tu miliampere dia per jam mAh. Okey, itu maksudnya kekuatan dia lah. Kekuatan power bank tersebut untuk nak mengecas handphone kamu kan. Okey. Dan juga keupayaan dia untuk nak menyimpan lebih banyak cas lah. Okey. Jadi yang ni pun lebih kurang macam tu lah kan. Macam kamu nak beli alat elektrik pun, kalau kamu tengok lagi tinggi watt dia lagi dia kuat. Jadi maksudnya di sini semakin tinggi watt tu sebenarnya semakin banyak kuasa yang dia ada kan. Jadi di antara ketiga-tiga ni, Beruk, Azizul dengan brother ni, jadi kuasa yang paling banyak digunakan ialah oleh brother ni lah. Brother ni sebab apa? Walaupun dia angkat 150 Newton, 15 kilo je, tapi dalam kecepatan 0.5 second. 0.5 second. Jadi dia punya kuasa dia lebih tinggi, 300 watt kan. Okey, itulah penjelasan dia. Okey. Jadi kita tangguhkan dulu setakat ni untuk malam ni. Jangan keluar lagi sebab cikgu nak ambil attendance dulu. Okey, Sat, cikgu nak rakam dulu. Ahmad Najib, Damia, Farhana, Fatin Atirah, ZY ni siapa dia? Iqbal Hakim, Ifah Husna, Muhammad Safwan, Nur Afrina, Nur Aliyah, Nur Farhani, Nur Syamimi, Putri, Kristina dengan Syafiq. Okey. Nanti cikgu akan send dalam untuk link kehadiran dalam kamu Waikal. Okey. Dalam kamu punya grup masing-masing. Jadi tolong isilah, sebab apa pelaporan cikgu boleh hantar. Okey, yang mana baru masuk yang ke belakang tadi, nanti cikgu akan share juga link dekat YouTube yang cikgu dah rakam dah tadi, yang awal tadi untuk taklimat berkaitan dengan checkpoint. Kamu boleh tengok checkpoint tu, apa yang kamu perlu buat, boleh tengok di situlah siapa yang lambat tadi. Sebab kalau kamu tak ikuti taklimat tu, nanti kamu tak tahu apa nak perlu buat. Dan cikgu mohon sangat-sangat tolonglah jawab, sebab hari Khamis nanti kita akan bincangkan berkaitan dengan soalan-soalan di dalam checkpoint tersebut. Sebab laporan checkpoint tu cikgu perlu hantar hari Jumaat ni. Jadi adalah satu hari untuk cikgu nak siapkan laporan tu. Kita ada semua 8 checkpoint nanti. Okey, jadi tahniah kepada yang hadir malam ni. Dan tahniah juga atas respon-respon yang diberikan. Cikgu bukan nak salah betul pun sebenarnya. Kita nak bagi meriah saja. Kalau kamu respon tu seronok juga kan. Hari ni ada berapa belah orang masuk. Okeylah, alhamdulillah lah, 3 kelas berapa belah orang. Yang tak boleh masuk tu tak tahulah tak mau masuk ke ataupun kekangan gadget ataupun kekangan internet. Kita bersangka baiklah kan. Kekangan internet lah kot. Okey. Jadi kita tangguhkan dulu kelas kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Jika ada apa-apa soalan, boleh type dalam grup ataupun boleh je PM cikgu, tak ada masalah. Ada apa soalan yang tak faham. Sebab inilah dunia pembelajaran kamu 2021 kan. Okey, terima kasih semua sebab hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, sama. Okey, sama.